Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, hari ini pagi ini kita bayan dengan izin Allah bahasa Melayu. Semalam bahasa Inggeris. Allah izin saya buat demikian hanya sejak setahun yang lepas. Sebelum tu bayan bahasa Melayu. Bila bayan bahasa Inggeris, baru terasa, oh, patut bayan bahasa ini. Kerana bayan ni bukan hanya untuk orang Islam, seperti yang dipaham dulu. Bayan patutnya untuk semua orang. Macam mana kau turunkan Quran tu bukan untuk orang Islam. Tapi mana faham ni saya ada sebelum tu. Siapa yang kau gunakan saya untuk ingatkan saya untuk bayan bahasa Inggeris? Bukan orang Islam. Kawan saya orang bukan Islam. Dia cakap, Sir, you should speak English so that many people understand what you are talking about. Okay. Tanya kau ya Allah. Betul. Jadi dari situlah carinya. Dari situlah berlakunya perubahan. Hari ni bayan Melayu, besok bayan orang putih. Kerana perintah Allah, untuk suka Allah. Kawan saya tu patut dia dapat pahala, dia tak dapat. Dia buat amal baik yang bukan baik lah. Mana amal yang diberi ganjaran oleh Allah di dunia ni, di akhirat tak dapat. Sebab dia bukan Islam. Jadi semua amal yang dikatakan baik, yang dibuat oleh orang, bukan untuk suka ke Allah, untuk jadi kaya, untuk ternama, dia akan dapat apa yang dia nak di dunia ni. Tapi dia takkan dapat di akhirat. Walaupun dia orang Islam, tapi niat dia nak jadi kaya. Dia bersedekah untuk jadi kaya. Jadi dia bagi tahu orang, kalau kamu nak kaya, banyaklah sedekah pada mak bapak, pada orang miskin. Jadi ni diguna pakai oleh semua motivator untuk orang nak jadi kaya. Cium duit tu, dia tu cium, supaya nak duit. Amalan tu diajar. Dan sedekah pada mak bapak. Jadi mereka tu walaupun Islam, tapi beramal baik bukan untuk suka ke Allah dan kerana perintah Allah. Dia tak dapat ganjaran di akhirat. Begitu juga yang bukan Islam, kawan saya. Dia cadang saya cakap bahasa Inggeris tu untuk supaya semua orang faham, bukan kerana perintah Allah untuk suka Allah. Jadi dia juga dapat pahala di dunia, dan orang Islam yang beramal tak betul, amal baik juga dapat di dunia. Allah bagi dia orang kaya. Jadi mereka ingat itulah jalan betul. Jalan betul tu jalan dapat jadi kaya. Dulu sebelum dia banyak bersedekah, kurang. Tapi sejak dia banyak bersedekah ni, jadi ada kalangan orang Islam ni, dia banyak bersedekah untuk jadi kaya. Mereka tu orang yang tak beriman dan beramal soleh.
Iman mereka tu tak sampai tahap mereka dikurniakan ikhlas. Satu lagi, dia bersedekah untuk kerana perintah Allah, untuk suka Allah. Macam Sufyan Ampang ni, hari ni dia datang dengan bayan, dan hari ni dia gas seminggu sekali. Apa niat dia? Niat dia saya pun tak tahu. Saya tanya dia lah, apa niat kamu Sufyan? Dia cakap untuk sukakan Allah. Tapi saya rasa tu mulut dia. Kalau saya mau tahu, saya kena tanya Allah. Kerana Mesak Sufyan Ampang tu datang gas untuk sukakan kau ya Allah. Kalau bernafas tak ada. Jadi Allah bagi tahu saya tak ada. Jadi Sufyan tu buat datang sini kerana nak sukakan saya. Kerana Allah Azza. Ya, dia cakap dia. Sufyan tu datang buat gas ni untuk sukakan saya. Sukakan Dr. Naswar kalau bernafas. Jadi Allah akan bagi dia kat dunia lah. Saya suka dia. Dan bila saya ada kuasa, saya bagi dunia kat dia. Wah, itu yang dia kata berjaya lah. Saya buat gas selama ni. Dapat Dr. Naswar suka ke saya. Allah buat saya suka dia. Dan Allah buat saya bagi apa yang dia suka, iaitu dunia. Saya dah bagi tahu dia, dengan izin Allah, depan Masjid Putrajaya tu ada tanah kosong. Saya mau buat menara, hotel dengan 4 menara. Semua orang yang datang Masjid Putrajaya tu nanti, dia tak tidur dalam masjid. Dia tidur di hotel dan dia kena bayar. Satu untuk orang lelaki, satu untuk orang perempuan, satu untuk lelaki dan suami dia, isteri dia, dan satu untuk orang atasan. Jadi saya kata kat dia, saya bolehlah bagi kontrak buat tu kat kamu. Oh, kau tahu dia. Jadi bila itulah namanya hadiah yang Allah bagi di dunia. Sufyan takkan dapat di akhirat. Datang gas hari ni, dia tak dapat di akhirat sebab dia punya niat nak sukakan saya, bukan nak sukakan Allah. Tuan-tuan kena faham amal akan jadi ikhlas bukan sebab kita sebut kerana Allah, bukan. Hati kita. Hati tu akan kata kerana Allah bila dia sampai tahap iman. Paling kurang yang ke tahap yang Allah mahu. Baru hati tercakap kerana Allah. Jadi Sufyan tu memang dia cakap aku datang sini kerana Allah, tapi dia tak ada iman untuk ikhlas tu diberi kepada dia. Sebab itu orang tak faham. Saya cakap kerana Allah, saya buat untuk sukakan Allah. Cakap ialah. Tapi dia mesti bermula dengan cakap dulu, baru datang ke hati. Tapi tak semestinya kita banyak cakap kat mulut, dia ada di hati. Jadi di situ mereka tak faham. Mereka ingat cakap je dah boleh jadi ikhlas. Cakap tu membantu kamu untuk mengingatkan kamu supaya ikhlas. Kalau kamu ada iman tahap yang Allah mahu, dia jadi mudah lah untuk sampai ke hati. Jadi untuk dapat kalimah iman tu, la ilaha illallah tu, masuk hati kamu ke cakap ke tahap yang Allah mahu, kamu kena cakap dia banyak kali, dengar banyak kali cara Muhammad SAW cakap di lorong-lorong, di jalan-jalan, jumpa orang bukan Islam, orang Islam, dengan korban. Itu yang kamu tak nak buat kan? Harta dan masa kamu. Bila kamu buat kerja tu, kamu korban masa, kamu bukan masa panjang, kamu korban harta kamu untuk buat kerja tu, dan perasaan kamu. Bila kamu dapat buat tu, kalimah yang kamu cakap tu, yang berulang-ulang kali tu masuk. Yang cinta harta, cinta masa, cinta diri tu keluar.
Jadi gas ni yang dibuat seminggu sekali tak boleh buat tu. Kena buat panjang waktu, 1,5 jam mula-mula. Waktu nak buat kerja dunia kita tak mau. Kalau ada tuntutan untuk kita gas, kita akan dulukan dia. Kalau kita dimarah, kita akan diam. Sebab perintah Allah dan untuk suka ke Allah, kita tak akan cakap buruk kat dia. Kita akan pergi pada orang yang kita suka atau tidak, cakap kalimah ni dengan penuh perasaan. Jadi itulah kerja melalui mana Allah campakkan kalimah yang mulia yang kamu cakap, yang kamu dengar tu masuk ke dalam. Allah keluarkan cinta dunia, cinta masa, cinta diri daripada diri kamu. Ini adalah sains dan dia adalah perkara yang logik, yang mengatakan dengan usaha gas jaulah cara Nabi dengan korban masa dan harta dan perasaan ni, dia kerja untuk iman jadi kuat. Iman kuat bila kalimah tu masuk dalam kepercayaan kita. Hati tu kepercayaan yang disebut hati baik. Macam Nabi bilang manusia tu raja dia hati. Baik hatinya, baiklah manusia tu. Yang dimaksud oleh Nabi hati tu adalah kepercayaan. Jadi manusia ni buat mengikut apa dia percaya, dia tak buat mengikut apa dia tahu. Sufyan tadi bila dia cakap dia datang kerana Allah, sebab dia tahu itu benda yang betul. Dua Sufyan, satu Sufyan Gombak, satu Sufyan Ampang, dua-dua tahu. Percaya tak? Jadi kerana percaya tak, ikhlas tak datang lah. Tapi kalau dia banyak-banyak dia mengia-ia tu, mungkin ada sikit masuk. Tapi biasa orang tak. Jadi kamu yang tak tahu cara macam mana nak kuatkan iman, ikutlah apa yang saya cakap, tengok apa saya buat. Ni tak nak. Datanglah sini tengok Dr. Nasrul Agas macam Sufyan seminggu sekali paling kurang. Ni tak nak dengar ni. Jadi Sufyan seminggu sekali datang, dia lebih baik dia kawan sejawat dia lah, iaitu Karkun, jawatan Karkun, kawan sejawat, iaitu hakim. Yang dulu ada juga datang, kan datang dah. Dia bersemangat punya orang. Rakan sejawat dia tu, Haji Abdul Hakim tu, dari dulu lagi saya tengok dia waktu dalam tabligh. Dia bukannya buat benda dengan faham, tak, dengan gairah, semangat. Jadi semangat ni gairah buat, dia akan berhenti bila semangat tak ada. Kita kalau buat dengan iman, dia tak berhenti lah. Macam saya dengan izin Allah. Mana ada saya berhenti? Sebab saya buat bukan semangat. Saya buat kerana saya faham benda itu betul dengan izin Allah, dan saya percaya dia betul. Saya buat dengan faham. Berbeza dengan orang yang buat dengan semangat. Banyak orang ni bersemangat bila bayan yang bersemangat, berkobar-kobar. Sebab itu orang pandai bercakap dan pandai menaikkan semangat ni selalunya pejuang kemerdekaan, pejuang satu revolusi ataupun pejuang nak dapat apa-apa. Tapi kalau dia nak buat kerja betul, dia tak boleh. Banyakkan yang bercakap pandai ni, dia tak boleh buat kerja. Dia pandai bercakap ni, jadi tak boleh jadi Perdana Menteri atau ketua. Macam Anwar Ibrahim. Macam Anwar Ibrahim, dia pandai bercakap, dia tak pandai buat kerja dia tu. Itu sebab Tengku Razali bagi tahu, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, 3 hari negara bankrupt. Dia berani cakap tu, dia orang paling tua politik tau. Kita kena dengar saya cakap dia tu. Dia bukan orang biasa. Dia dah lama politik, 80 tahun lebih umur dia. Dia cakap tu kena didengar. Anwar kalau jadi menteri 3 hari bankrupt. Muhyiddin pemalas.
Azmin tak layak ni. Mana tak boleh langsung jadi menteri pun. Dia kata tak layak jadi menteri, bukan tak layak jadi Perdana Menteri. Tapi berlainan dengan Musa Hitam. Dia kata Anwar ni layak, ada karisma, pandai bercakap. Jadi pandai bercakap ni bukan makna pandai buat kerja. Jadi Nehru dia pandai menaikkan semangat orang untuk mendapat independen, kemerdekaan untuk India dengan cara aman. Dia kata saya pejuang keamanan. Orang pejuang tentera diri bunuh, saya berjuang dengan keamanan. Tapi lepas India merdeka, dia tak mau jadi Perdana Menteri. Dia bagi Nehru. Dia bijak. Dia tak mau India berpisah, mesti mau satu. Tapi orang India mau berpisah, mau Islam dengan bukan Islam. Sangat memecahkan hati Gandhi. Gandhi tak mau. Kita orang India, Islam ke tak Islam, satu negeri. Tapi orang Islam India, dia orang tak berhati murni seperti Gandhi. Walau dia Islam, mau negara, mau kuasa. Mau negara untuk Islam, Pakistan. Satu Pakistan Barat, satu Pakistan Timur. Yang hari ini itu pun berpecah. Jadi Gandhi sangat sedih. Gandhi kata, kalau kamu mau jadi Perdana Menteri India, orang Islam, aku bagi kat kamu. Dia tak nak. Dia nak negara ni. Inilah keadaan yang jadi rosak di India tu sampai ke hari ini. Pergaduhan India tu sejak 47 lagi sampai ke hari ini. Imran Khan kata, sampai bila kita nak bergaduh ni? Sampai bila kita nak ada masalah Kashmir ni? Dari 47 dulu kita tak berhenti lagi. Bila masa kita nak beri tumpuan kepada masalah pengangguran, kemiskinan? Tentu tidak. Selamanya lah kita kalau keadaan bergaduh, bertegang, selamanya lah kita jadi mundur. Imran Khan gitu. Kita harus berhenti bergaduh. Dan apabila kita dua nuclear power bergaduh, kita faham-faham je lah apa akan terjadi kalau peperangan berlaku. Dua-dua hancur. Jadi orang India ni dia hancur sebab dia semua nak kuasa. Orang Islam nak kuasa. Orang India ni banyak nak kuasa. Sibuk. Dalam Jemaah Tabligh tu, orang India mengasaskannya Maulana Ilyas, dia tak nak kuasa. Maulana Yusuf pun tak nak kuasa, Maulana Inamul Hasan pun tak kuasa. Lepas tu dia ada 10 surah. Satunya Maulana Sa'ad, cucu kepada Maulana Yusuf, cicit kepada Maulana Ilyas. Dia kata ini kerja dakwah milik nenek saya. Saya kena jadi ketua. Dah. Jadi tabligh yang harmoni dulu. Yang harmoni pecah dah sekarang. Hancur habis. Bukan pecah aja, hancur. Markas pun tutup. Nizamuddin tu sangat dimuliakan dulu, sangat dihormati. Apa-apa cakap yang keluar daripada Nizamuddin tu diikuti. Allah buat tu. Tapi bila keadaan macam ini, tak ada siapa nak ikut. Markas tu pun kosong. Tak ada orang boleh berdakwah. Tak ada orang boleh buat apa-apa melainkan semayang. Lepas semayang ditutup. Yang menjaganya orang bukan Islam. Dan Maulana Sa'ad tak tahu ke mana pergi. Dari nak jadi hadraji, jadi apa sekarang? Pelarian tau. Dia diburu oleh orang India. Itulah kecelakaan yang menimpa pada orang India. Islam, keturunan suku Sakat Samad ni bila nak kuasa, nak dunia lah tu. Jadi nak dunia ni lah penyakit paling buruk yang menghinggapi mana-mana manusia. Sesiapa manusia yang dihinggapi dengan penyakit nak dunia dan nak kuasa ni, dia telah
dihinggapi dengan penyakit yang sangat buruk. Dan dia akan jadi manusia yang sangat buruk. Allah SWT tak mahu kita dijangkiti dengan penyakit ni. Mula-mula sekali selepas kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad tu Allah suruh kita buat kerja. Mengorbankan harta diri kita, masa kita untuk buat kerja mengajak manusia pada Allah, atau mengajak manusia pada kebaikan segala. Mula-mula itu sebenarnya yang iblis, syaitan buat umat Islam lupa. Sejak begitu lama, sejak Nabi meninggal dunia, kerja tu dia lupai. Sampaikan Sufyan Gombak, Sufyan Ampang, dia tak ingat kerja dia dan berdosa meninggalkannya. Dia pilih untuk buat sehari saja dalam seminggu. Perintah paling besar nombor 1 lepas mengucap, Sufyan Ampang faham sendiri lah. Tak ada dia faham sebab dia dengar, tak ada. Saya bagi tahu dia, Gash hari-hari cuti mati saya, dia pun tahu. Saya cakap ni bukan baru ni, dekat 20 tahun dulu. Tapi dia faham sendiri, dia modify. Tak mau dengar saya, tak mau. Amir Sab boleh cakap, aku pun boleh cakap. Seminggu sekali cuti mati saya. Jadi Sufyan ni dia cakap daripada kitab mana pun tak ada. Injil ke, Taurat ke, Quran ke pun tak ada. Dia mana baca Quran dan faham Quran. Perintah atas dia tu seminggu sekali cuti mati saja dia. Itu keluar daripada mulut dia, daripada nafsu dia, congestion. Kalau dalam Quran Allah suruh Nabi Nuh, kau buat dakwah siang dan malam, hari-hari, bukan siang malam seminggu sekali, tak. Laila wana. Sufyan tahu juga tu, dia tak mau ikut juga. Kenapa Sufyan tak nak ikut yang Nabi, yang Allah bagi pada Nabi-Nabi? Mana? Kata Nabi, kata Allah kepada Nabi, kamu berenang di lautan manusia di siang hari. Berenang ni tak boleh berhenti, tuan. Mesti mau berenang. Kalau berhenti, terus tenggelam. Jadi yang betulnya buat dakwah ni, hari-hari cuti, mati je. Berenang di lautan manusia di siang hari, malam tahajud, nangis pada Allah, mohon hidayah. Itu sepatutnya. Ini mereka-reka pula perintah Allah. Kita tak boleh buat perintah Allah ni mengikut faham kita kena ikut Quran. Quran tu perkataan benar dari Allah. Nah, jadi kalau Sufyan tak tahu, dia kena lihat orang yang faham Quran. Saya dengan izin Allah mentafsir Quran 84 kitab. Boleh dapat daripada Google Play atau Amazon.com. Belilah, gunalah harta. Janganlah asa rugi. Mercedes kamu tu berapa harga? Sufyan pakai apa? Honda Accord tu berapa harga? Ratus ribu. Tak, Honda Accord tu baru berapa? 100 ribu. Mercedes 200 ribu. Quran saya berapa? 84 kitab, 7 ribu lebih. Sufyan belum nak beli lagi, sebab dia tak ada masa nak baca, apa lagi nak faham. Kalau Quran tu tak ditafsir, siapa pun tak boleh faham Quran tu. Sebab bahasa dia tu pendek-pendek dan tersirat. Dia kena diulas, ditafsir oleh orang yang alim sangat, yang Allah bagi ilham, supaya orang bukan Islam pun boleh faham dengan izin Allah apa yang Allah mahu. Sufyan 7,000 dia tak nak beli. Honda Accord tu 100,000 lebih dia sedia. Sebulan bayar berapa dulu Sufyan? 2,000. Hutang habis dah? Dah habis dah. Bukan dia tu aja, luri dia ada. X70. Lagi dia ada X70 lagi. Tapi Quran dia beli tak? Berapa nilai Quran dalam hati Sufyan? Ada 1, 2, 3 atau kosong? Apa dia? Kosong. Berapa nilai Quran ni dalam hati kau Samad?
agak-agak. Kau kata dia kosong, kau berapa? Satu. Satu je Samad berani cakap. Jadi kita hari ni tak memandang mulia Quran ni. Sedangkan kita nak tahu yang benar dalam hidup ni, kita tak boleh tak kalau kita tak dapat dari Quran. Kita kalau tak nak ikut jalan benar dan tak mau baca Quran, kita takkan dapat tahu yang benar dan kita takkan dapat buat yang benar. Maknanya kita ni berada di jalan sesat lah. Dan tentulah sekali orang yang berada di jalan sesat ni bukan masuk syurga, masuk neraka. Macam Pendi. Dia ingat bila saya cakap dengan dia, Pendi, kau datang malam ni, ada malam markas. Tapi dia tak. Dia ingat tak mendengar cakap ketua atau amir atau naib Nabi. Tak apa. Dia ingat saya ni macam orang biasa. Bacalah Quran tu. Bagaimana Allah SWT mencela mereka yang lari dari medan Uhud. Walau Nabi SAW menjejit panggil dia. Mari kata Nabi. Dia orang tak ada. Dia orang takut mati. Cabut. Mereka tu orang yang tak beriman dan beramal saleh. Dalam perang Uhud orang munafikin datang. Cabut lari tu orang yang macam Sufyan. Sufyan Gombak, Sufyan Ampang, Rashidi, Pendi, ni semua. Kalau ada di perang Uhud lah kata cabut. Sebab iman tak kuat. Tak jadi orang beriman beramal saleh. Nabi panggil pun cabut lari. Begitulah Pendi ni, orang tak beriman. Dia bila saya tanya Allah, dia apa Pendi? Orang Islam punya. Iman tak ada. Padanlah dia tak dengar cakap saya. Kalau di medan perang, dia memang tak dengar punya lah. Cabut dia. Dengan kaki panjang dia tu, zirafah. Cabut. Begitulah dua orang Islam itu. Dan dalam hati dia mula datang sangka buruk. Ini ke maksud kita datang ke Uhud untuk dibunuh? Mana janji Allah? Aja dia mula cakap. Rashidi pun akan jadi macam tu. Sebab apa? Dia ingatkan macam Badar dulu. Orang Islam Allah bagi menang. Dia orang pergi Yang tak beriman beramal saleh pun nak pergi. Lepas tu dia boleh dapat hantar rapasan. Rupanya Allah tukar. Daripada bagi menang, bagi kalah. Allah bagi kalah pun bukan tak ada bersebab. Sebab orang Islam, sebahagiannya, bukan semua, mula tak taat pada Nabi SAW. Tak taat tu. Macam Hamzah Pendi, dia tak taat saya. Mana bantuan Allah ada pada dia? Iaitu pasukan yang menjaga bukit. Yang Nabi SAW bagi tahu, kamu dekat atas bukit ni. Peperangan tu berlaku di lembah. Kamu kata Nabi jangan bergerak daripada bukit ni sampai saya bagi tahu kamu. Tapi bila orang kafir dah mulai macam nak kalah dan mulai mereka nak mengumpul, nak lari dari medan perang. Jadi orang dekat bukit tu cakap, Amir Sab, ada Amir tu, mari kita turun, ambil harta rampasan yang ditinggalkan ni. Amir kata tak boleh, jangan bergerak. Dia kata perintah tu hanya ketika perang. Sekarang perang dah nak habis. Dia tafsir perintah tu jadi lain. Maka dia orang tak dengar cakap dia. Dia seorang je tinggal kat bukit. Lain semua terjun. Jadi bila Allah buat Khalid Ibn Walid, orang kafir waktu tu dia nampak, dia kata dia terus ambil pasukan dia pergi kat atas bukit. Jadi sekarang ni kat atas bukit orang kafir, tengah orang kafir, orang Islam dan orang kafir perang, lembah, sini orang kafir. Orang kafir, orang Islam, orang kafir. Jadi macam mana mereka nak berjaya? Mereka macam sandwich antara dua kumpulan orang kafir. Lari sana orang kafir, lari situ orang kafir. Jadi dia orang dah jadi pecah dua. Satu yang menyerang ke bukit, satu yang menyerang ke depan. 70 orang Islam syahid, mati. Banyak yang cedera. Yang mati tu yang Allah hadiahkan mereka
syuhada. Mereka tu orang beriman beramal soleh. Dan yang sakit, yang luka pun orang beriman. Yang tak beriman beramal soleh, kalau sekiranya Rashidi ada waktu tu, Sufyan, Yazid, semua cabut lari. Cabut lari dia orang. Mari lari ke mana? Sana kafir, situ kafir. Jadi dia lari ke situ lah. Cabut lari. Nabi bilang, mari berperang dengan saya, perang dengan saya. Mari jangan lari. Lari juga. Macamlah Pendi, saya cakap datang, dia tak tidur juga dia. Dan bersetubuh dengan bini dia semalam. Bersetubuh? Tak juga. Aku ingat agak menarik sangat tak nak datang malam markas. Sufyan saya tak ajak dia. Sebab saya tahu kapasiti dia memang tak nak datang. Jadi kalau saya telefon dia tak datang, berdosa juga dia. Tapi saya tak telefon dia. Dia tak berapa berdosa lah dia. Tapi saya turun dia. Kau ambil phone tu, bagi saya cakapkan dia. Kau dengar tak cakap saya? Pendi. Kau dengar tak telefon? Jadi dia tak datang. Maknanya dia tak memuliakan orang yang Allah muliakan. Berdosa besar dia. Jadi hari ni pagi dia muka semua cahaya tak ada. Beria-ialah dia nak buat dapat iman lagi, lepas tu hilang pula. Dapat iman lagi, hilang pula. Bila masa nak dapat iman kuat tu? Sebab itu kita siang hari buat gas tak cukup. Malam mau minta ampun. Kau ada tak minta ampun sebab tak dengar cakap saya semalam? Ada ke tidak? Tapi tak diterima. Sebab itu muka tak percaya. Lepas ni dia sarapan, dia dia he, dia lupa. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kerja nak kuatkan iman ni. Siang hari membuat gas macam Nabi, cuti mati saja, korban semua. Malam hari mau tahajud. Sufyan ada buat tahajud? Ada. Berapa rakaat? Selalu tiap-tiap malam. Betul ke? Dia kata tiap-tiap malam. Tapi gas tak ada, tahajud ada. Gas tak ada. Tak betul. Selalu banyak orang tamsilkan ini, dua perintah ni macam dua sayap burung. Burung nak terbang kena ada dua sayap. Tak ada dua sayap, mana dia nak naik? Ni tahajud aja, gas tak ada. Atau gas saja, tahajud tak boleh. Tahajud tu bukannya tak tahajud, nak dekatkan diri dengan Allah tau. Tahajud ni amalan yang membuatkan satu orang tu dekat dengan Allah, iaitu ampun dosa saya dengan nangis-nangis tau. Ni bulan puasa dah nak datang, bila masa nak tahajud, bila masa nak makan, kena bangun awal lagi lah. Lepas tu siang kena ada gas lagi. Masuk Islam ni bukan ikut nafsu. Daripada apa pun, daripada pagi sampai malam, sampai pagi, semua tekan nafsu. Semua buat benda yang kita tak suka. Baru kita boleh jadi kekasih Allah. Baru kita boleh jadi orang beriman. Kalau kita kata saya ada masa tekan nafsu, ada masa puaskan nafsu, tak boleh. It doesn't work like that. Dia tak boleh tekan nafsu dan ada masa kalau ada peluang puaskan nafsu. Masa tu hilanglah iman. Bila hilang iman, dah cari lagi. Lepas tu puaskan nafsu pula, dia hilang pula. Jadi kalau kita nak terus naik, sebab itu perintah yang diberi pada kita ialah iman amal kita hari ini lebih baik dari semalam. Besok lebih baik pada hari. Tak mungkin kita dapat buat ni kalau kita gas seminggu sekali. Kita kena gas hari-hari. Cuti mati saja. Ini dah cakap 20 tahun dulu. Tapi masih dia orang ketawakan aja. Dia cakap doktor ni kena viral. Viral je dia mau. Amal tak ada. Saya tanya, kamu buat gas tak? Tak. Saya gas Facebook aja. Dari Facebook ke Facebook saja. Bila saya cakap saya ada minta dengan Najib jadi penasihat Najib, dia tak terima. Dia cakap doktor cakap cuti mati je kan. Viral. Dia suruh saya je buat gas. Buat apa nak jadi penasihat Najib tu? Saya kena jadi penasihat dia. Kalau tidak, saya berdosa. Saya kena mohon kerja tu. Kalau tidak,
Saya berdosa sebab saya orang alim, orang tahu, tak mau betulkan orang yang tak tahu. Mesti berdosa saya. Bukan saya nak jadi penasihat, ya. Saya nak menghindarkan diri saya daripada berdosa. Saya tulis surat, saya tulis dengan Rosmah sekali. Saya tahu Rosmah penasihat Mak Najib. Dua-dua surat saya tak dijawab pun. Bila Rosmah Najib jatuh, Mahathir, saya tulis surat dekat Mahathir. Mahathir balas, baik sikit dia. Terima kasih kerana mengucapkan tahniah saya jadi Perdana Menteri. Tentang saya menjadi penasihat, dia tak layan. Jadi saya tak berdosa. Kalau mereka di akhirat nanti, kami tak ada siapa nak tegur kami. Allah beritahu ada surat datang minta menasihat kamu supaya buat yang betul, kamu tak nak? Dah. Dia mesti kena lah. Kalau tidak, mereka boleh lepas. Kalau saya tak ada tulis surat. Sebab apa bukti saya? Saya ada samad bukti. Saksi, dia yang menulis. Sebab itu saya tak menulis. Kalau saya menulis sendiri, dia tak ada saksi. Saya suruh samad menulis. Jadi saksi. Kamu semua tak tahu ni kenapa saya buat ni. Saya bukan buat sebab saya nak berkuasa, nak ini semua tak. Sebab saya nak memelihara diri saya dari berdosa. Kerana apa? Allah telah memuliakan saya, telah memberi ilmu kepada saya. Dan saya tak menegur ketua negara dia berbuat baik daripada buat benda tak baik. Mesti saya jadi salah. Saya lah orang yang paling bersalah sekali. Saya tak mau. Saya tulis pada raja-raja supaya angkat saya jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia orang tak ada layan. Saya bukan nak jadi raja tau. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri. Saya nak menghilangkan diri saya dari menanggung dosa. Kalau saya tak bagi tahu raja-raja, saya akan berdosa. Allah bilang, kenapa engkau tak bagi tahu dia? Kau patut jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya suruh samad tulis, bukan saya. Sebab saya tulis apa pula saya tulis kat raja saya nak jadi Perdana Menteri. Kau bagi tahu kat raja macam mana Nabi Yusuf, Nabi Yusuf beritahu orang yang bekerja dengan raja tu, bagi tahu raja, aku orang yang tahu mentafsir mimpi. Saya bagi tahu samad, saya bagi tahu raja, saya ada kualiti, boleh tanya Allah. Dia orang tak dengar sampai sekian, tak ada apa pun. Saya tak ada masalah, saya tak ada marah. Saya sudah puas, saya sudah menjalankan kerja saya, memberitahu. Itu je saya boleh buat, saya boleh buat lain. Jadi sekarang dosa dan kesalahan terlampau pada dia, pada semua raja-raja Melayu. Dan dosa ini cukup untuk mendatangkan bala dan siksaan dari Allah Ta'ala kepada Najib dan kepada Mahathir. Tak lama Najib tumbang dengan hina. Tak lama Mahathir juga jatuh. Muhyiddin saya tak diperancang untuk minta, sebab dia memang bukan masa lama. Jadi semua, bukan saya gila kuasa, tak. Saya nak Allah, tak ada kuasa. Saya hanya jadi Perdana Menteri bila disuruh oleh Allah. Tidak, saya tak mau. Untuk apa saya nak jadi Perdana Menteri? Saya dah dapat kerja paling besar sekarang, paling baik di dunia. Tak ada orang kerja paling baik di dunia daripada orang yang baca Quran dan mengajar Quran. Saya, Allah dah bagi tahu, bagi saya kerja mengajar Quran. Hari-hari baca Quran saya tu, dan mengajar pagi, petang. Inilah kerja paling baik. Yang kata Nabi SAW, yang terbaik di antara kamu yang membaca dan mengajar Quran. Tak baca ke hadis? Jadi saya dah dapat kerja baik. Untuk apa saya nak dapat kerja rendah? Kalau saya nak dapat kerja rendah, makna saya tak memuliakan Quran. Saya telah menghina Quran. Samad punya kerja jadi lecturer bukan kerja bagus. Semua kerja cari duit, nak duit, macam Sufian, macam Yazid, macam Samad, semua kerja hina. Dapat duit, apa mulianya? Kerja yang mulia dapat Allah, pencipta langit dan bumi, mendapat Allah sebagai kasih macam saya. Dengan kerja baca Quran dan mengajar Quran ni, dan mentafsir Quran apa semua, kerja sangat baik yang membolehkan saya dapat Allah. Bila saya dapat Allah, apa pun dapat. Allah bilang, kalau kamu dapat aku, kamu akan dapat segalanya. Kalau kau tak dapat aku, kamu akan hilang segalanya. Apakah benda yang paling besar
dari dapat menjadi kekasih Allah. Jadi Allah sangat sayang kepada saya. Sebab apa? Saya bukan Nabi, tapi buat usaha Nabi bersungguh-sungguh. Macam saya Nabi besar. Allah bantu saya bila dia sayang saya. Dia bagi saya alat untuk tanya dia apa yang saya nak tahu. Dan dia bantu saya. Dan siapa yang tidak memuliakan saya, tak dengar cakap saya, berdosa. Saya nak bagi tahu supaya kamu jangan tak tahu. Bila kamu tahu, kamu tak ikut, kamu jadi pendosa. Sebab itu saya kena bagi tahu, saya kena minta jawatan tu, saya kena beritahu mereka. Saya bukan beritahu sebab saya nak bangga diri, tidak. Itulah nikmat yang Allah beri pada saya, bukan sebab usaha saya. Dan saya kena beritahu mereka macam ni Nabi Daud, Nabi Yusuf bagi tahu, saya boleh mentafsir Quran, mentafsir mimpi. Dan melalui orang yang di dalam penjara bersama Nabi Yusuf tu, bila dia keluar, Nabi Yusuf bagi tahu, kau bagi tahu raja ni tentang hal aku. Maknanya suruh bawa kes aku dengan Zulaikha tu, buka balik. Tapi dia tak cakap Zulaikha, dia cakap dengan perempuan yang memotong tangannya. Sebab apa dia cakap begini akan dijelaskan dalam bayan-bayan yang lain. Sekarang tak ada masa, dah 7.30 dah. Dah bayan dah hampir 45 minit dah. Kalau nak bayan lagi, saya bayan Quran tu saya boleh bayan berjam-jam boleh, tapi kita boleh lah bayan berjam-jam. Yang mana Allah bagi Nabi Yusuf ilmu dan hikmah. Banyak hikmah yang Nabi Yusuf, dari cerita Nabi Yusuf yang diterangkan dalam surah Yusuf, iaitu buku ke-24 dan 25 Quran. Kamu belilah Quran ni. Dia kalau dibandingkan dengan rumah kamu, Mercedes kamu, kereta mahal kamu, dia tak mahal, dia 7,000 je duit Malaysia. Duit Amerika 2,000 lebih. Kalau kamu kedekut sangat, pakai Google Play. Apa tu? Beli murah sikit. E-book. Amazon ada e-book. Ada e-book juga. Murah sikit. Kamu nak murah lagi, kamu minta Samad print untuk kamu. Jadi itu lagi murah lah. Itu memang orang kedekut sangat. Yang paling baik beli paperback, cantik. Harga RM40. Yeah. $20 US lebih kurang RM80. Itu kamu bagi 84 kitab Quran dan 7 kitab hadis. Okey.